Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu 6 hari bulan 2 2021, kita terus sambung balik pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyah. Hikayat-hikayat, cerita fiqh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikayat yang ke-44 iaitu kisah Abdullah bin As-Sa'ib melakukan solat hari raya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berkhutbah selepas solat. Ini tajuk dia nya, khutbah selepas solat. Maka kita akan bincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan Al-Eid, dengan hari raya, dan khutbahnya, dan juga ada beberapa adabnya, insya-Allah. Kita pergi kepada teks khutbah. An Abdullah bin Sa'ib, As-Sa'ib, alif lam sim, sin alif hamzah ba, As-Sa'ib. Kalau tulis ikut Romi jadi Saib, tak tahu apa, Saib. Macam Sa'id juga, Sa'id. Melayu tulis S-A-I-D, orang panggil Said. Tak, jauh jarak tu. As-Sa'ib radhiyallahu anhu qala, dia berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Eid. Aku pernah menghadiri solat hari raya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Abdullah bin As-Sa'ib tak cerita kepada kita hari raya apa, Fitri ataupun Adha. Falamma qadas salata, apabila selesai daripada solat, mana Nabi kita mula solat dulu 2 rakaat. Selepas solat, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nakhtub, sekarang kami akan sampaikan khutbah, nasihat. Faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis, siapa dia suka nak duduk, nak dengar khutbah, silakan duduk. Wa man ahabba an yazhaba falyazhab, siapa dia ada kerja, ada hal, nak mustahak, nak balik dulu, boleh pergi. Hadzal hadis rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa Daruqutni wa Baihaqi. Dalam Al-Jami'us Shaghir mengatakan sanad dia sahih. Baiklah, pendek je hadis ni. Cerita raya tu panjang lagi kalau nak kira, tapi riwayat yang dibawa oleh As-Sa'ib ni setakat tu je. Raya ni kalau kita kira panjang lagi kan. Tapi tak apa, kita ambil satu-satu. Pada kali ni kita ambil hadis ni dulu, lepas ni kita tengok hadis lain pula. Allahu Akbar. Dilalatul hadis, hadis ni menunjukkan kepada apa? Jawazul insiraf. Khutbah hari raya tak sama dengan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat mesti dihadiri dan didengari oleh ramai orang. Kerana itu dia letak khutbah sebelum solat. Ada setengah kata mesti cukup 40 pendengarnya. Mengikut mazhab Syafi'i lah kan. Kecuali sama PKP boleh 12 orang. Alhamdulillah. Dan khutbah hari raya kita solat dulu, kemudian baru kita khutbah. Maka di situ ada kelonggaran bagi orang yang ada masyaqqah, nak cepat, ada hal tertentu, boleh je dia pergi dulu. Dia tak dengar khutbah boleh. Sebab yang dengar tu ramai lagi. Tapi walau macam mana pun eloklah kita dengar khutbah, sebab khutbah tu nasihat. Khutbah itu nasihat, bimbingan, khususnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bukan khatib biasa-biasa.
Khatibul ummah Rasul Rabbil Alamin. Namun begitu Nabi beri kelonggaran, kebenaran. Baiklah para jemaah sekalian, itu tajuk kita dan itu dilalah al-qisah. Maknanya dilalah kisah yang pertama, solat hari raya dimulai dengan solat, kemudian baru khutbah. Yang kedua, hukum khutbah hari raya ada longgar sedikit nak banding dengan khutbah Jumaat. Maknanya siapa nak dengar boleh duduk, siapa nak pergi boleh berangkat. Tengok keadaan lah, masyakkah lah. Jangan pula semua pakat lari tak dengar. Khatib nak bagi nasihat, kita lari, kenapa? Kan? Baik, 10 perbincangan dalam kisah ini. Yang pertama, sama-sama kita kenali rawi al-qissah. Nama dia Abdullah bin As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. Tengok, orang Arab ni nama dia kadang-kadang nama sama. Ayah dia nama As-Sa'ib, tok dia nama Abi Sa'ib. Sebab apa Abi Sa'ib? Ayah kepada Sa'ib itulah. Mudah ya kita kan. Contohnya kita kata siapa dia lah, kita kata Malik bin Anas. Anas boleh anak esok, dia letak nama Malik. Malik bin Anas bin Abi Anas. Siapa dia? Abu Anas. Ayah dia tu lah. Mana ini cerita dia. Nama dia betul, nama Abu As-Sa'ib, nama apa? Saifi. Dengan sad. Saifi bin Aiz bin Abdullah bin Umar bin Makhzum Al-Qurashi. Itu nama betul dia. Dia panggil As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. Macam Hasan Basri, Al-Hasan bin Abil Hasan. Hasan anak ayah Hasan. Tak jumpa jari tuan kan. Abdullah bin Sa'ib di kunyah dia Abu Amdur Rahman, dikenali dengan nama Abu Amdur Rahman. Ada juga orang kata dia dikenal dengan nama Abu As-Sa'ib pula. Boleh jadi anak dia pula ada Sa'ib pula. Itu bahasa Arab. Qurashi, Makhzumi, Makki. Mana orang Mekah dia. Dia sempat bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa min sigharis sahabah. Sahabat muda, sahabat kecil. Wa huwa muqri Makkah. Qari Makkah ni mana orang alim dalam bidang Al-Quran di Makkah. Akhaza anhu, orang-orang Makkah, orang mari ke Makkah ambil qiraat daripada Abdullah ibn Sa'ib. Di antara ulama masyhur yang belajar dengan dia, siapa dia? Mujahid. Mujahid ni salah seorang daripada ulama tafsir yang masyhur. Dia sendiri ambil belajar Quran daripada siapa? Daripada pakar Al-Quran di zaman sahabat, Ubay bin Ka'ab dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Masya Allah, tabarakallah. Guru dia pun hebat. Dia sendiri pun sempat dengan Nabi, cuma sigar sahabat, maknanya sahabat yang masih lagi muda. Ayah dia sendiri, dia punya bapa dia ada cerita sendiri. As-Sa'ib bin Abi Sa'ib yusharik, pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Islam dalam perniagaan. Dia pernah jadi partner Nabi dalam bisnes sebelum Islam. Ketika berlaku pembukaan kota Mekah, As-Sa'ib datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Nabi kata apa? Marhaban bi akhi wa syariki. Selamat datang saudaraku dan partner aku. Nabi ingat lagi dia punya bisnes zaman muda dulu. Nabi puji dia depan ramai. Kana la yudari wa la yumari. Allahu akbar, bahagia engkau ya Sa'ib. Sa'ib ni la yukhalif wa la yumani. Kawan yang tak pernah menyanggah pandangan orang dan tidak pernah menghalang benda-benda baik yang kita nak buat. Wala yumari, tak suka berbantah. Masya Allah. Dalam riwayat lain Nabi kata, kunta syariki fa ni'ma syarik. Kamu ni ahli syarikat aku, partner aku, dan sebaik-baik ahli yang bersyarikat. Masya Allah. Apa lagi yang kita nak? Kalau kita dapat pujian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah orang tu bahagia. Masya Allah.
Abdullah bin Sa'ib pernah meriwayatkan dia solat fajar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Nabi kita baca surah Al-Mu'minun. Kata di Mujahid puji guru dia, kunna nafkharu 'ala nas. Kami rasa bahagia, berbangga dengan qari guru kami apabila iaitu Abdullah bin Sa'ib. Mana kita ni orang Mekah, kita bangga dengan guru Quran kita Abdullah bin Sa'ib. Wa bi faqihina, ahli fiqh yang masyhur yang alim Abdullah bin Abbas. Wa bi muazzinina, muazzin kita yang masyhur Abi Mahzurah. Dialah yang dapat riwayat azan tu. Wa bi qadina, qadi kami, qadi Mekah Ubay ibnu Umair. Kita kata radhiyallahu taala an jami'as sahaba wa rahimallah. Itulah, maka diceritakan oleh ahli sejarah Abdullah bin Sa'ib meninggal pada zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair. Kata di Ibnu Abi Mulaikah, aku tengok Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qama ala qabri Abdullah bin Sa'ib fada'alah. Maknanya Abdullah bin Abbas yang pergi ke kubur dia berdoa kepada Abdullah bin Sa'ib. Itulah sahabat rawi kita. Maknanya kalau kita dah dengar belum ni, kita peringat balik. Kalau tak kenal lagi, inilah dia Abdullah bin As-Sa'ib. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada isu yang kedua, Al-Eid. Apa makna Eid? Eid makna apa? Eid dalam bahasa Arab, tanda sikit, kita ngaji bahasa sikit hari ni. Al-Eid wa asluha min 'ada ya'udu ay yu'awidu. Maknanya benda yang berulang, sentiasa berulang. Setiap tahun pada masa yang sama dia berulang. Itu makna nama dia hari raya. Hari raya ni hari tetap. Bila hari raya? 1 Syawal. Hari apa tak kira, yang penting 1 Syawal. Kalau hari raya haji 10 Zulhijjah, kan? Maka itu dia panggil hari raya, hari yang tetap. Hari yang tetap. Maka setiap hari raya itu hari yang yuhtafalu. Apabila kita berkumpul buat perayaan mengingati sesuatu yang baik, yang mulia, maka nama dia hari raya. Setiap masyarakat, setiap kabilah, setiap kumpulan ada hari rayanya yang tersendiri. Waktu jahiliyah sebelum Islam banyak hari raya. Raya tu raya ni. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi tengok orang Madinah dukkan sekejap perayaan tu perayaan ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan garis panduan berhari raya. Sebagaimana kata Anas radhiyallahu anhu, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sampai ke Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. 2 hari di Madinah ni mereka bermain-main, berpesta, berkarnival, beraya. Oh, happy. Nabi tanya, ma hadzanil yauman? Hari apa ni? Nampak suka apa buat kamu? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dia kata zaman jahiliyah lagi kami duk merayakan hari ni, hari bahagia, hari suka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Wahai para sahabat, Allah Taala sudah ganti 2 perayaan jahiliyah itu dengan 2 hari raya yang lebih baik bagi kamu, Yaumal Adha wa Yaumal Fitri. Hari 2 raya, Haji Adha, hari raya kurban, dengan hari raya fitrah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud bi isnadin sahih. Maka itu dia katakan hari raya. Hari apa tu? Syarah hadis kata 2 hari dia panggil Yaumun Nairuz. Hari Nairuz iaitulah pada awal tahun Syamsiyah, tahun matahari, awal Burjul Hamal. Dan Yaum Al-Mahrajan. Yaum Al-Mahrajan ni pada hari awal Burj Al-Mizan. Keluar Burj Mizan
Pasal apa? Dia kata 2 hari ni hari yang udara dia sejuk, sederhana, tidak panas dan tidak terlalu sejuk. Itu kata di ulama hadis. Baiklah para jemaah sekalian, hari apa ke, Mahrajan ke, hari Nairuz, yang penting tu oleh kerana hari tu ada kaitan dengan jahiliah, Nabi kita batalkan. Dan maka Allah Ta'ala telah ganti dengan 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Masya Allah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada hari raya dalam Islam. Maka hari raya dalam Islam ini dia panggil Al-Eid fil Islam. Dia mari 2 perkara kan. Dia yati ba'da al-ibadah. Tanda sini. Hari raya Islam ni hari yang besar, hari kegembiraan setelah kita selesaikan 2 ibadat yang besar. Apa dia 2 ibadat? Idul Fitri, hari raya fitrah, setelah kita selesai berpuasa sebulan. Hari raya Al-Adha setelah kita melalui hari haji yang besar, di mana hari Arafah. Sudah sampai di Arafah, kita balik ke Mina semula. Pada hari itu dia panggil hari raya. Hari raya itu dalam bahasa Quran Yaumal Hajjil Akbar. Pada hari haji akbar, hari itulah hari raya, hari Mina. Maka 2 kegembiraan ini mari daripada mana? Mari daripada kita telah melalui hari yang besar, 2 rukun Islam yang dilaksanakan, maka kita diminta supaya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Idul Fitri, sebulan kita melalui proses madrasah Ramadaniyah, ma'had tarbiyah Ramadan yang kita lalui. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita bertahajud, kita baca Quran, kita menjadi al-jud, orang yang pemurah, bagi derma, bagi infak, bagi macam-macam kita bagi. Kemudian cukup sebulan, sama ada 29 atau 30 hari, maka kita bergembira, falyafrahu, hendaklah kamu bergembira pada hari tersebut. Bagaimana cara bergembira? Kita tunggu sekejap lagi. Baik, hari haji. Hari haji besar, daripada hari 8, hari tarwiyah, kita mula berihram. Hari 9, hari Arafah, kita berada di bumi Arafah. Nabi SAW telah bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu mesti berada di Arafah. Siapa tak ada di Arafah hari ini, walaupun duduk 100 tahun di Mekah, dia tak dapat haji. Ini dia panggil hari yang bermusim, hari yang bertempat dan berwaktu. Ada lagi rukun haji, tawaf sa'i itu. Tawaf sa'i ini dia tak habis lagi tak tawaf, setahun pun tak apa. Tapi hari Arafah lah, hari ini je. Maka apabila selesai, wa iza afattum min arafatin fazkurullah, bila selesai daripada hari Arafah, kita keluar daripada Arafah, kita pun kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita berhari raya dengan kita sembelih korban. Allahu Akbar. Baik, orang tak pergi haji macam mana? Timbul lagi soalan, orang tak pergi haji macam mana? Anda dah keluar satu risalah. Mana risalah kita ni? Tengok tajuk dia, kelebihan 10 awal Zulhijjah. Dalam risalah kita, kelebihan 10 awal Zulhijjah. Maknanya kita bila masuk satu Zulhijjah, kita diminta supaya banyak melakukan ibadat. Banyak melakukan ibadat dengan kita baca Qurannya, dengan kita berzikir, dengan kita tahlil, kita berpuasa pada awalnya kan. Puasa yang paling top sekali iaitulah puasa pada hari Arafah sendiri. Itu dia panggil puasa yang paling utama. Ini dalam risalah ni, risalah kelebihan 10 awal Zulhijjah, saya dah huraikan tajuk ini secara panjang. Apa yang patut kita buat sepanjang 1 hingga 9 Zulhijjah itu. Allahu Akbar. Maknanya 9 hari kita melalui hari-hari yang sangat baik. Allah Ta'ala dalam hadis ni, Nabi kita bersabda, tidak ada hari yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita beribadat padanya lebih daripada hari-hari yang 10 ini, 10 awal Zulhijjah. Risalah-risalah ni tuan-tuan boleh ambil dalam Facebook kita, insya-Allah. Ataupun mari ambil di masjid saya ni yang bercetak. Maka orang yang tak pergi haji pun, bila masuk satu Zulhijjah, mereka yang nak berkorban diminta supaya tidak potong kuku, tidak potong rambut.
Lish, supaya kita menjiwai, merasai sebagaimana orang haji berihram di Mekah, bila mereka akan setelah melontar Jamratul Aqabah pada hari raya, baru mereka cukur, mereka sembelih korban, mereka potong kuku, falyaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Jadi orang Mekah dia tawaf, kita sini makan daging korban jelah kan. Maka ada persamaan, maka kita bergembira pada hari itu setelah kita melalui beberapa ibadat-ibadat yang besar. Alhamdulillah. Tapi kalau orang tak puasa, solat pun tidak, hari awal Zulhijjah tak tahu ke mana, tiba-tiba dia dulu pada orang lain lagi nak beraya, kita kata hari raya mereka sekadar belah kek, makan ketumpat, apa lagi? Yang pentingnya perayaan tidak dijiwai sebagaimana Eid al-Islami, yang benar-benar Eid. Hari raya dia pakai baju baru, makan kuih, isap rokok, itu je yang dia ada kak. Kemudian duduk kumpul ramai-ramai dengar lagu, kita kata ini bukan hari raya yang diajar oleh Islam. Adapun hari raya Islam, alhamdulillah para jemaah sekalian, saya juga sudah keluar satu risalah, tajuk dia Risalah Eid Mubarak. Sunnah dan adat-adat berhari raya. Sunnah dan adat-adat berhari raya, tuan-tuan boleh baca sini. Untuk hari raya korban, kita juga keluar satu risalah, tajuk dia Kelebihan Ibadat Korban dan Adab-adab Bentuk Orang Berkorban. Kita boleh baca dalam risalah-risalah yang ada ini. Kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan para jemaah mendapat maklumat, mendapat panduan daripada Rasail Dar Taibah yang kami keluarkan ini, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada perkara yang keempat. Laisa fil Islam illa idan. Dalam Islam tidak ada hari raya lain daripada dua hari raya je. Hari raya Aidil Adha, hari raya Aidil Fitri. Habis kita duk sambut banyak tu, hari raya, hari perayaan awal tahun hijrah, perayaan Maulidur Rasul, perayaan Isra' Mi'raj, perayaan Lailatul Sya'ban, perayaan tu lagi. Ditambah pula orang kemudian ni perayaan haul, mengingati toseh-toseh. Kita kata itu laisa minal Islam, bukan yang dianjurkan oleh Islam. Kita kata raya dalam syariat Islam hanya ada dua. Kalau kita hari lain, kita kata hari memperingati, itulah boleh. Contohnya kita nak buat apa majlis ni? Sempena dengan bulan ni, kita nak memperingati sejarah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah boleh kita buat. Kita nak memperingati hari-hari yang sejarah, kita kata apa saja, kita namakan hari, tidak namakan Eid, perayaan. Sebab Nabi kata dua saja perayaan dalam syariat, Aidil Adha, Aidil Fitri. Yang lain-lain itu jangan duduk namakan perayaan, kita namakan hari tertentu. Hari itu bolehlah sekadar itu. Hari ingat tu, hari ingat ni. Tapi jangan langgar peraturan syarak. Dia ada setengah orang bila hari peringatan tu macam-macam. Ada nama Aidil Istiqlal, Aidil Julus, hari raya sempena dengan pertabalan ke, hari lahir ke, hari apa benda ke. Kita kata tak usah ada perayaan, dua je perayaan Eid Adha dengan Fitri. Hak lain-lain kalau dah kita kata hari nak memperingati ini bolehlah setakat itu, insya-Allah. Lebih-lebih jangan. Baik, yang kelima, hari raya adalah merupakan munasabah diniyah wajtima'iyah fi hayatil muslimin. Ini tanda sikit. Hari raya adalah merupakan hari keagamaan dan kemasyarakatan. Hari raya, hari agama, hari masyarakat. Maka dia datang setelah kita melakukan ibadat. Dan hari raya juga kita namakan hari kebahagiaan. Dalam bahasa Arab kata, hari raya ni al-ibadah was-sa'adah. Hari ibadat dan hari bergembira, hari bergembira, hari senang-senang, suka-suka, itu dia panggil as-sa'adah. Apa dia sa'adah? Hari bertua, hari suka lah. Yang penting hari kita happy. Happy Eid kata orang dah. Hari. Maknanya dia kumpul dua, ibadat dan sa'adah. Beribadat dan bergembira. Sa'adah dengan mana bergembira. Apa dia makna ibadat? Kerana itu, kita sambut hari raya, happy setakat mana pun kita tak boleh keluar daripada batas-batas syarak. Nama dia hari ibadat. Dimulai dengan apa? Pada malam tu lagi kita sudah bertakbir menyambut hari raya, kan?
Kemudian pagi-pagi lagi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita disunatkan pergi berkumpul di musallal Eid untuk menunaikan solat hari raya, dan kita mendengar khutbah dan nasihat daripada Pak Khatib. Itu ibadat. Maka jangan kita langgar hari raya ni hari bersukaria dengan maksiat. La. Bukan itu yang dianjurkan oleh Islam. Yang kedua dia panggil as-sa'adah, hari gembira, hari bahagia. Maka bagaimana kita nak bergembira? Pada hari itulah kita zahirkan kegembiraan kita bersama dengan keluarga, pakai baju baru, wangi-wangian, bersalam-salaman, nak pergi keluar, nak pergi solat air raya tu kita dianjurkan Aidil Fitri supaya kita bersarapan dulu, makan kek, makan sate, makan ketumpak, makan apa yang kita ada, makan yang sunatnya pagi tu makan tamar dulu. Kita mula dengan buah tamar macam kita buka puasa, kemudian baru makan benda lain. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian hari itu hari kita bermasyarakat, itulah kita pergi ziarah menziarahi, utamakan yang hidup, jangan pergi yang mati dulu. Setengah orang ni dah air raya lagi nak pergi ziarah orang mati, pergi awal lah. Di bulan Ramadan tu kita pergi dah ziarah mak ayah kita dikubur kan. Air raya ni kita khususkan untuk orang hidup pula. Dia kata kalau saya nak pergi air raya, tidak salah, tapi menetapkan hari tertentu air raya mesti ke kubur, maka itu satu kesilapan. Sebab tidak ada nas bahawa air raya sunat ziarah kubur lah. Ziarah kubur tu sunat bila-bila masa. Bahkan kalau kita pergi bulan Ramadan lebih baik, sebab waktu tu kita rasa dalam keadaan kita kelaparan, doa mustajab. Orang berpuasa ni kita pergi doa dengan penuh ikhlas, ya Allah jadikanlah kubur mak ayah aku ni raudatan min riyadil jannah, ya Allah jadikanlah ahli kubur ni semuanya taman syurga. Kita doa di saat kita berpuasa, itu lagilah kita panggil mustajab. Masya-Allah, tabarakallah. Dan orang pun tak ramai tak berkumpul. Ni ramai-ramai jadi ikhtilaf, campur gaul pula dengan pakaian pelik-pelik. Kita kata masya-Allah. Air raya utamakan orang yang hidup, silaturrahim. Kita menghubungi silaturrahim yang sudah lama tak berjumpa. Kita ziarah menziarahi saudara-saudara, menghormati orang tua, menghormati para alim ulama dan orang-orang yang hebat-hebat, yang baik-baik. Kita ziarah. Baik. Itu dia panggil al-ibadah was sa'adah. Dua. Yang keenam, yabda al-Eid, bermula hari raya tu syiar dia dengan apa? Bukan dengan mercun, bukan dengan bunga api, bukan dengan tembak-tembak. Macam kita gini tukang raya Cina, raya kita Islam, maka kita mula dengan takbir. Bermula dengan takbir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, sempurnakan puasa. Kemudian وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, akan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Ta'ala dah hidayahkan kita, tunjuk kepada kita dapat melakukan ibadat yang besar supaya kita bersyukur. Allahu Akbar. Dan bagi hari raya Aidil Adha, wazkurullaha fi ayamin ma'dudat. Bagi raya Adha berbeza. Hendaklah kamu menyebut nama Allah Ta'ala pada hari-hari yang tertentu, yang berbilang-bilang. Maka kata ulama Islam, tanda pelajar, bagi orang yang Aidil Fitri, kita mula takbir hari raya bila masuknya maghrib pada malam hari raya. Maghrib malam hari raya kita mula takbir. Ada riwayat mengatakan bermulanya bila kita nak keluar raya esok, pagi esok subuh, maka kita ambil yang awal. Yang awal tu bila? Apabila nampaknya hilal Syawal, sudah nampak anak bulan Syawal, maka ketika itulah kita bermulanya takbir. Bila kita berhenti takbir raya sehingga khatib naik imam keluar untuk solat air raya. Imam nak solat air raya, kita berhenti setakat tu. Itu Aidil Fitri. Aidil Fitri mula dia pada malam hari raya. Kita ambil yang malam. Aidil Adha bermula bila ke takbir? Tanda ni. Ini kita salah faham. Takbir Aidil Adha bermula pada Fajr Yaum Arafah. Subuh hari yang ke-9, hari Arafah yang ke-9 subuh, maka ketika itu kita mula bertakbir. Bila habis takbir, asar hari 13.
Hari 13 ni makna hari tasyrik yang ketiga, ataupun disebut dengan nama hari raya yang keempat. Kita raya hari pertama 10 Syawal kan. Kemudian hari 10 Zulhijjah, itu dia panggil hari raya Aidil Adha. Kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Mana 3 hari tasyrik, berakhirnya takbir kita pada asar 13 Zulhijjah pada tahun yang tersebut. Wat takbiru sunnah. Takbir itu sunnah. Sunat. Jangan tak buat. Sunat setara mana nak? Sunat kalau boleh kita ihyakan takbir. Sekarang ni kita sudah swastakan takbir kita kepada radio, kepada TV. Kita sendirinya duduk main tengok TV lilah-lilah, tak takbir. Kita kata sudah diswastakan takbir kita. Kemudian sambutan hari raya pula, dulu kita takbir. Sekarang ni anak-anak duk main mercun. Orang duk solat isya lagi duk gedebong dekat masjid. Kita kata ini sudah lari kita punya as-sa'adah, kebahagiaan kita yang duduk di bawah koridor agama telah mentukar menjadi adab budaya menyambut hari raya dengan hanya mercun-mercun dengan bedil-bedil. Allahul musta'an. Baik, kita pergi kepada isu yang ketujuh. As-sunnah, yang sunatnya imam mulai dengan solat. Selesai solat, barulah kita pergi naik mimbar untuk menyampaikan khutbah. Di antara yang baik iaitulah kita duduk, semua jemaah duduk dengan khutbah. Walaupun dalam hadis tadi mengatakan boleh kita balik dulu kalau kita ada hal, ada masyarakat. Contohnya kita mari nak keluar raya tadi, di rumah kita ada orang sakit, atau kawasan kita ni agak berbahaya, semua tak ada orang kat rumah ni, maka kita boleh balik dulu. Boleh tinggalkan khutbah atas keperluan. Pernah berlaku di zaman Marwan Ibnul Hakam menjadi gubernur Madinah. Marwan ni kalau dia khutbah, orang lari balik habis. Lepas solat raya pakat keluar balik. Nasib baiklah orang zaman itu tak buat macam kita. Kalau zaman kita ni orang tak suka, kita keluar lagi lah, dia tak ada Cuma bila Marwan nak naik mimbar khutbah, orang pun balik. Hawalal khutbah, Marwan tukar khutbah, dia jadikan macam Jumaat. Dia nak khutbah dulu baru solat. Bila Marwan nak naik mimbar, nak khutbah dulu, seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri ada di tepi mimbar. Dia tarik Marwan turun. Marwan turun. Dia kata solat dulu baru khutbah. Marwan kata qad turika ma hunalik. Kalau aku khutbah lepas ni tak ada orang dengar. Jadi Abu Sa'id kata, la, perbuatan kamu ni menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak benarkan, kamu solat dulu khutbah. Orang nak dengar, tak mau dengar, apa nak buat? Macam kita ni lah, orang tak nak dengar kita bercakap, apa nak kita nak kata? Sebab itulah saya kadang-kadang kita buat grup masjid ke grup kuliah majlis ilmu. Ada orang masuk pun tak berdaftar, masuk je. Dia keluar gitu ya. Kita kata macam duduk dalam masjid lah. Ada orang mari dengar ceramah, ada orang keluar. Tapi seeloknya kalau nak keluar, bagi salam lah ke ustaz dah. Assalamualaikum ustaz, maaf lah saya keluar dulu, handphone saya jam ni. Kalau duduk dalam grup banyak-banyak kan sombak pula. Kita kata ada juga adab ni, pakai senyak gitu keluar. Kita kata baiklah. Maka para sahabat masih lagi yang bertegas mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada orang yang nak menyalahi sunnah. Maka tak boleh kita langgar peraturan ini. Kita kena apa? Kita kena solat dulu baru khutbah. Jangan jadikan Jumaat. Kemudian kita pergi kepada perkara yang ke-8. Maka khutbah hari raya ni jangan dipanjang-panjang. Ada orang kata ustaz tu khutbah 1 jam. Kita kata ni ceramah perdana, ni kita nak khutbah, banyak lagi urusan ni. Lepas pada ni kita nak balik ziarah menziarahi, pergi sana sini dah. Kalau hari raya Aidil Adha pula, masya-Allah, orang nak korban, kita duk panjang-panjang khutbah, jangan dipanjang-panjangkan khutbah. Setakat 20 minit. Paling tinggi pun kita kata 30 minit, jangan lebih.
itu masih boleh lagi lah. Tapi kalau 1 jam tu dah, tu dia panggil ceramah perdana bukan khutbah kan. Jadi kita ambil 15 minit cukup dah. Kalau kita terkis kepada poin cukup kan. Kemudian kita nak bersalam-salam pula, kita nak nak bincang. Kita dalam khutbah hari raya, di antara sunnah yang Nabi kita ajar, kita kena sebut tentang perkara-perkara yang berkait dengan perayaan kita, kegembiraan. Di antaranya kita kena sebut adab hari raya. Yang saya dah tulis ini, adab berhari raya, apa dia yang patut kita buat. Hari ni kita ziarah, hari ni kita kunjung hormat menghormati kan. Kita makan dulu, pakai baju cantik, bukannya buat maksiat contohnya. Kemudian kita bincang tentang syukur bernikmat Allah Ta'ala, kita dah selesai daripada ibadat. Kita memperingatkan dengan hubungan silaturahim, bersihkan jiwa kita daripada sifat hasad, sifat dengki. Ziarahlah orang-orang yang tua-tua, orang yang sudah uzur, ahli ilmu, tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru. Jadi kita peringatkan bahawa ziarah hari raya ni bukan membalas kunjungan, tapi ziarah orang yang sudah lama tidak jumpa. Jadi setiap jalan yang kita pergi ziarah boleh pahala. Itu tajuk harmonikan masyarakat. Ni ada setengah khatib ni dia tak tahu beza di antara khutbah hari raya dengan ceramah politik. Ada 1 tahun keluar 1 teks khutbah, dikeluarkan oleh kumpulan tertentu. Bila saya baca, ana kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, khatib nak mengundang merah muka jemaah yang hadir hari raya pada hari raya ni. Kelahi ceramah politik. Oh, dia kata, ustaz, Islam dengan politik tak berpisah. Kita kata na'am, siapa nak pisah. Tapi tajuk, sejuta tajuk ada. Kenapa pilih tajuk ni untuk kita kelahi pada hari raya? Tak. Sama juga bila kita pergi ziarah rumah orang, jangan kita tahu dah kita warna ni, dia warna lain. Jangan duk buka lah cerita warna-warni ni. Kita buka cerita yang boleh mengharmonikan keadaan. Kita cerita nostalgia lama-lama dulu, duk main rokah pokok jambu tepi sungai. Jatuh dalam seluk, macam-macam cerita. Tiba-tiba nak cerita, ini sibuk dengan 2.6 juta ni hilang kat mana, yang ni pula sibuk. Akhir sekali merah muka, ketumpak pun tak makan, balik begitu je. Kita kata jangan rusakkan hari raya kita dengan isi-isi khutbah yang tidak sesuai dengan masa dan keadaan. Jadi kena ingat, khatib-khatib jangan duk main lagu tu. Yang ke-9, hari raya bukan hari pembaziran. Bukan hari pembazir, walaupun kita diminta supaya bergembira, luaskan keluarga kita pada hari raya dengan makanannya cantik, pakaiannya cantik, tapi bukan bermakna kita boleh bermewah-mewah, kita boleh berpembaziran. Lah, tidak ada pembaziran. Maka jangan membazir di sini, buat makanan yang pelik-pelik. Ingat waktu saya dulu-dulu lah, zaman kita budak-budak, Allah irham bapak ni, mak bawa lah pergi jalan rumah orang besar-besar di bandar. Kita pergi juga, nak makan kek lah, kita orang kampung. Orang pondok, budak pondok makan kek. Kek cantik, duduk di bawah saji. Saji yang ada tudung dengan ni, macam tudung baby tu. Nampak isi dalam. Kek jangan. Tuan rumah kata kek nak taruh 3 hari lagi baru nak sembelih ni, sebab tunggu habis raya dulu. Kita buat kek ni bukan untuk ditayang-tayang, untuk dimakan-makan kan. Suatu lagi timbul masalah Eid. Dia panggil Eidiyah. Bila orang mari rumah mesti kena bagi sampul. Bagi. Jadi kalau kita tengok ada berlaku masalah di sini. Kalau orang kaya tak apalah dia bagi piti, sebab dia fulus banyak. Tapi kalau orang miskin duk jadi lagu ni, siapa mereka orang tak nak pergi rumah dia tu sebab tak banyak duit. Sampul dia RM1 je. Allah pula, anak pula jenis mulut celupa. Depan-depan tuan rumah dia buka RM1. Campur sampul. Kalau pergi rumah kaya 10, happy 10. Panggil adik-beradik pula pakai buka. Jadi saya kata budaya Eidiyah ni kadang-kadang merusakkan jiwa anak-anak kita tu, sebab berbeza-beza duit, maka menyebabkan mereka tak nak pergi rumah hari ni, nak pergi rumah hari ni. Dan setengah budak-budak ni dia panggil dia meronda dalam kampung ni, habis rumah orang dia ketuk pintu semata-mata nak duit. Kita kata subhanallah, hari raya bukan hari minta-minta sedekah, hari raya hari kita bergembira. Maka biarlah kita berpada-pada. Bagi saya sendiri, saya suka kalau anak-anak saudara keluarga kita ni kita suka bagi sehari belum raya. Mari, siapa nak duit raya, mari rumah pakcik.
Kita bagi RM10, RM5, berapa ringgit, ikutlah. Yang pentingnya niat dua-dua kita dapat. Menyambut air raya dapat, sedekah pun dapat, sedekah bulan Ramadan pun dapat. Kalau dia tak cukup lagi baju, tak cukup kasut, dengan duit ni dia sempat lagi nak pergi beli. Kita kata Masya Allah. Baiklah para jemaah sekalian, yang terakhir, kalaulah dalam masyarakat kita ni orang takabur, ada orang takabur, orang yang sombong-sombong, maka boleh ya kita tak pergi rumah dia, sebab bila kita pergi menambahkan kesombongan dia. Jadi boleh dia kata tak pergi. Allahu Akbar. Abdullah bin Mubarak kata apa? Orang tanya dia, mat tawadhu'? Apa dia makna tawadhu' tu Syekh Abdullah Mubarak? Qala at-takabbur 'alal aghniya al-mutakabbir. Kita tidak rendahkan diri kita kepada golongan kaya yang sombong. Kalau kaya baik, tak ada masalah. Kaya sombong, jangan pergi rumah dia. Ni ada setengah, tak apa kita pergi rumah dia, duit banyak, sampur dia besar. Maka menyebabkan kita pergi sebab bukan kerana Allah, kerana sampur dia, walaupun dia sombong tak usah pergi. Maka eloklah kita mengatakan at-tawadhu' itu at-takabbur 'alal mutakabbir. Biarlah kita besar diri kita, jangan tunduk kepada orang yang sombong. Baiklah para jemaah sekalian, masa kita sudah singkat. Saya syorkan tuan-tuan boleh baca dalam risalah kita ni, sunnah dan adab-adab berhari raya menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu lagi adab berhari raya kurban daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ada panduannya insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.